Assalamualaikum semua. Okey. Sekejap Semua sihat ke ini? Sihat. Alhamdulillah. Okey. So untuk ini ni kita nak sambung CU3 lagi. So ini last lah untuk bab CU3. InsyaAllah hari Senin nanti cikgu akan sambung CU6 lah. Sebab macam cikgu dah terangkan sebelum ni, CU3 dengan CU6 ni dia berkaitan antara satu sama lain. Okey. Sekejap Okey, terlebih dahulu cikgu ucapkan terima kasih mana yang dah buat latihan cikgu semua tu, tak apa, markah dapat sikit pun tak apa. Yang penting kita dah cuba. Sebab benda baru, nak fahamkan dia tu dia ambil masa jugalah kan. Okey. Untuk hari ni cikgu nak minta, kalaulah awak tak nampak cikgu punya slide nanti, tak jelas nanti cikgu punya slide, cikgu harap korang juga boleh join terus link class point yang cikgu bagi. Tapi Google Meet ni jangan left lah, biar dia minimize je dekat phone tu. Nanti boleh akan dengar sekali dengan suara cikgu Okey, dah sedia dah nak belajar? Dah sedia ke? Dah. Okey, hadam je respon, tak apalah. Okey, cikgu buat slideshow. Okey. Sebelum tu kita baca doa dulu Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. So hari ni kita akan belajar masih lagi dalam bab CU3, iaitu penyelenggaraan pendawaian elektrik satu fasa. Okey. Tapi untuk hari ni cikgu nak fokuskan kepada pemeriksaan lah. Sebelum kita nak buat pemeriksaan tu, sebelum kita nak menguji pendawaian tu, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tengok. Okey. Alright. Ingat cikgu ulang sekali lagi, kalau yang tak jelas cikgu punya paparan, korang juga boleh buka link class point tu pada join dengan kod yang cikgu dah bagi tu Okey. Cuma dia punya Google Meet tu jangan end, biar dia minimize saja, nanti tak dengar suara cikgu. Okey. Bila kita nak buat pengujian, okey, sebelum tu dalam bab ni dalam bahagian ini ni, korang akan belajar mengenai mengamalkan langkah keselamatan, melaksanakan pemeriksaan pendawaian secara visual. Okey, namanya kita nak tengok macam mana, apa benda yang perlu diuji semasa kita nak buat pemeriksaan secara visual. Maksudnya kita nak belajar mengendalikan alat-alat pengujian. Alat-alat pengujian ni ada berapa meter pelbagai, meter penguji penebatan, insulation tester meter. Lepas tu ada meter pengujian pembumian, earth resistant tester. Okey, habis je kita dah belajar mengenai alat-alat pengujian tu nanti. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan Kita akan belajar macam mana kita nak buat pengujian pendawaian permukaan satu fasa. Kita nak menguji kekutuban, nak menguji keterusan, nak menguji penebatan, dan seterusnya macam mana kita nak menguji pembumian. Dan last sekali kita akan belajar macam mana cara untuk nak buat laporan pengujian. Tapi untuk hari ini ni insya-Allah lah cikgu akan cuba fokus kita buat sampai pemeriksaan pendawaian secara visual dululah. Okey. Semua pernah tengok tak tanda macam ni ni? Pernah tengok ke? Ni adalah tanda
amaran. Kan dekat jalan raya ada, kalau kita pergi shopping mall ke ada, dalam tanda dalam lift pun ada, dekat tempat kerja semua ke, mana-mana tempat yang ada mesti kena ada tanda ni. Ni adalah untuk menunjukkan keadaan, okey, yang boleh tanda yang menyatakan keadaan atau amalan yang boleh mengakibatkan kemalangan ataupun kehilangan nyawa. Jadi nak elak berlakunya apa-apa kemalangan atau kehilangan nyawa semasa kita melakukan kerja, so kita kena mengamalkan langkah-langkah keselamatan. Okey, macam mana? Okay, kita tengok dulu penerangan sikit sebanyak mengenai keselamatan. Okey, keselamatan boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan selamat atau terhindar daripada bahaya serta bencana. Itu maksud keselamatan. Maknanya satu keadaan selamat dan elak berlaku daripada benda-benda yang kita tak nak lah. Okey, aspek keselamatan merupakan satu perkara yang tidak boleh diambil mudah. Jadi keselamatan ni kita kena jaga betul-betul. Okey, even kita tengah belajar sekarang ni pun kena ambil juga ambil hal juga mengenai keselamatan. Jangan main-main dengan keselamatan ni. Okey. Kemalangan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan, sama ada ketika melakukan kerja pendawaian ataupun ketika melakukan kerja pengujian. Jadi semasa kita buat wiring pun kena hati-hati, semasa nak buat testing pun kena hati-hati. Sebab itulah sebelum kita nak buat pendawaian apa-apa pun kita kena pastikan keadaan sekeliling kita tu dalam keadaan selamat. Maksudnya tak berair, tak berminyak, barang tersusun dengan teratur, tak ada benda-benda tajam atas lantai. So kita kena perhatikan. Sama juga bila kita buat pengujian, pastikan bekalan tu kalau nak buat dalam keadaan litar mati, pastikan bekalan tak dihidupkan. Kalau nak buat pengujian dalam keadaan litar hidup, kita pastikan siap sambungannya dah dalam keadaan betul. Sebab itulah bila kita nak buat pengujian, pastikan kita kena buat dalam keadaan litar mati dahulu. Barulah kita boleh buat dalam keadaan litar hidup. Pastikan dah betul-betul selamat dalam keadaan litar mati, dah betul semua, baru boleh masukkan bekalan. Okey. Kemalangan boleh dielakkan sekiranya langkah keselamatan dititik beratkan semasa melakukan kerja bagi mengelakkan berlakunya kemalangan yang berpunca daripada sifat cuai, lalai atau tidak mengikut peraturan. Kita biasa kalau kerja kita manusia ni suka bergurau. Kan, suka main-main, tak alert. Okey. Jadi bila buat kerja pendawaian ni kena elakkan daripada sifat-sifat yang kita tak nak tu lah. Dan mesti mematuhi peraturan. Okey. Bila kita nak buat pengujian, ada beberapa langkah keselamatan yang perlu kita patuhi. Okey, ni lebih kurang ada 7 langkah. Okey, yang ni langkah-langkah ni cikgu nak awak amalkan dan sentiasa amalkan bila kita buat pengujian ataupun buat pendawaian semasa di bengkel nanti. Okey. Langkah yang pertama adalah kita perlu memastikan pakaian yang sesuai dengan kerja yang hendak dilakukan. Bila kita nak buat pendawaian, pastikan pakaian kita dalam keadaan selesa dan sesuai untuk nak buat kerja. Okey. Contohnya mesti kena ada baju kerja. Sebab itulah kalau untuk kerja bengkel nanti, kita buat dah tempah satu baju kan, t-shirt tu, supaya bila awak buat kerja tu dalam keadaan selesa. Mesti berkasut. Okey, pakai kasut keselamatan, sarung tangan dan juga topi keselamatan. Sebelum juga sentuh lagi aspek pakaian, ingat bila buat pendawaian, jangan nak pakai tie apa semua tu. Okey, sebab kita kalau kerja mesti pakaian yang sesuai. Kalaulah buat kerja sambil pakai tie, tiba-tiba nak paku apa semua, nak skru ke, kita skru sekali dengan tie apa semua tu. Okey, bukan setakat tu saja. Alat-alat yang boleh mengalihkan elektrik juga kita tak boleh pakai.
Seperti contohnya jenis yang pakai rantai ke, jam tangan yang jenis tali besi ke, gelang besi ke, tu tak boleh. Kena elakkan sebab elektrik dia mengalir melalui besi. Okey, pakai kasut keselamatan. Kalau ada safety boot lebih bagus, ataupun pakai kasut yang bertapak getah lah. Sebab getah ni dia tak akan mengalirkan arus elektrik. Okey, sama juga dengan sarung tangan, mestilah yang bergetah sebab nak elakkan daripada berlaku renjatan. Dan kita juga perlu memakai topi keselamatan. Okey. Jadi bila buat kerja kat bengkel ni, ketiga-tiga benda ni wajib kena pakai. Okey, kat bengkel kita pun ada topi keselamatan. So kena amalkanlah akah kerja yang selamat. Okey. Kenapa nak perlu pakai topi keselamatan ni? Nak elakkan berlakunya benda-benda jatuh daripada tempat tinggi kena kepada kepala kita. So kena hati-hatilah. Okey, yang ketiga, kita mestilah menggunakan alat pengujian kaedah yang betul. Ni yang akan belajar dalam CU6 nanti. Penggunaan multimeter macam mana nak guna. Penggunaan meter penebat macam mana. Penggunaan meter pengujian pembumian pun macam mana. Kena buat dengan hati-hati. Kena belajar kaedah cara nak guna dia. Okey. Yang keempat, kita perlulah menggunakan alat tangan yang sempurna dan berfungsi dengan baik. Cikgu bagi contoh mudah, tukul. Tukul Warrington ni sepatutnya dia akan ada bahagian tukul dia dengan yang bahagian nipis dia sikit kan. Pastikan kedua bahagian tu elok. Lepas tu dia ada dia punya pemegang dia. Kalau dah patah ke, dia punya tukul tu dah besi dia dah patah ke, tu tak boleh guna dah. Sebab nanti imbangannya dah jadi tak elok. Nanti kalau kita nak paku tempat lain, paku pun boleh jadi bengkok. So kena hati-hati. Jadi pilihlah alat tangan yang betul. Sama juga untuk dengan nak memutar skru. Skrunya berbunga tapi guna kepala rata. Memutar skru kepala rata tak boleh. Nanti dia akan merosakkan dia punya oleh skru. Test pen tu tak sesuai juga. Tak sesuai pun sebenarnya untuk nak memutarkan skru. Kalau untuk skru yang halus boleh. Tapi kalau skru yang besar, contohnya pada MCB ataupun soket, cikgu tak galakkan lah. Sebab nanti dia boleh merosakkan mata test pen. Okey. Terlebih nombor. Okey, yang kelima, pastikan kerja tu, setiap kerja yang awak buat mestilah berada di bawah pengawasan guru. Nak buat apa-apa kerja di bengkel nanti mesti pastikan ada cikgu yang bersama. Tu Cikgu Hanif lah kan. Cikgu yang akan bertanggungjawab pada awak bila awak berada di bengkel. Kalau cikgu tak ada, tak boleh buat amali. Kalau cikgu tak ada juga, jangan buat pengujian. Itu sangat berbahaya. Dan last sekali, langkah sematan dalam melakukan kerja pengujian ni, janganlah bergurau senda semasa melakukan kerja. Sebab elektrik ni bahaya. Kalau kena elektrik, boleh menyebabkan tangan kita tu ke badan kita tu terkena renjatan. Okey. Sama juga dengan peralatan. Ni pernah juga buat pedang lah, screwdriver tu dia boleh buat lawan-lawan dengan kawan dia. So cikgu harap benda-benda ni tak berlaku lah dalam kelas awak nanti. Okey. Cikgu guna sekali lagi kalau slide cikgu ni tak jelas, nanti korang boleh join terus kelas point tu. Nanti dekat kelas point tu guna kod 52869. Nanti akan nampak slide cikgu tu Okey. Okey, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 menyatakan keselamatan dan kesihatan pekerja di bengkel dibahagikan kepada 3 kategori. Okay, yang pertama, keselamatan diri. Kita tengok satu-satu Okay, yang pertama, keselamatan diri. Apa yang dimaksudkan dengan keselamatan diri ni adalah yang berkait dengan diri kita lah. Okay. Risiko kemalangan boleh dielakkan jika kita mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan kerja. Antara langkah keselamatan yang perlu dipatuhi ialah perlu memakai pakaian bengkel. Pakaian buat kerja. Okay. Sebab tu kita ada t-shirt. So bila nak buat amali tak sesuai lah kalau nak pakai baju sekolah Menggunakan alat perlindungan diri, Personal Protection Equipment, PPE.
Contohnya adalah topi keselamatan, sarung tangan, apa semua tu. Kalau kerja tempat tinggi, pastikan ada yang tali terikat. Tu contoh PPE. Safety boots, tu juga dikategorikan sebagai PPE. So kalau awak dengar je term PPE ni, ingat tu adalah untuk Personal Protection Equipment, PPE. Okey. Okeynya memakai kasut keselamatan, cikgu dah terangkan tadi, dan sentiasa mematuhi peraturan dan piawaian kerja. So setiap peraturan dan piawaian kerja perlulah diikuti. Dipanggil SOP lah. Standard of Procedure. Dekat bengkel, dekat tempat kerja akan ada satu buku peraturan dan piawaian cara-cara melakukan kerja. So kita kena ikut benda tu. Sebab kalaulah kita tak ikut, berlaku apa-apa kemalangan, kita kalau kalau kita nak claim insurans ke apa semua, tak dapat lah. Okay. Sebab kita sendiri yang cuai, kita sendiri yang tak ikut peraturan. Okay. Jadi peraturan tu diguna pakai sama ada untuk nak melindungi diri awak dan juga melindungi persekitaran kerja lah. Okay. Dan bila kita nak buat salah satu kerja ni, kita kena rancang dulu. Okay, sebab itulah, kalau ingat lagi, apa yang kita belajar mula-mula adalah mengenai lukisan. Daripada lukisan itulah, kita akan rangka kerja-kerja kita punya pendawaian. So, kita tahu step apa nak buat, apa yang perlu digunakan. Lepas tu CU2. Belajar pula nak guna pendawaian jenis macam mana, apa peralatan yang akan digunakan. Itu yang dimaksudkan dengan merancang aktiviti kerja. Okey, maksudnya menggunakan peralatan yang betul dan berpenebat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan peralatan betul ni? Peralatan yang sesuai lah. Kan? Nak paku, gunalah tukul. Jangan guna gandin pula. Nak paku, pergi guna screwdriver pun tak boleh. Okey, nak ketatkan skru. Gunalah pemutar skru ikut dia punya kepala dia, sama ada berbunga ataupun mata rata. Nak potong pembuluh, gunalah pemotong pembuluh, jangan guna pisau pula. Okey, guna peralatan yang betul. Okay, yang penebat kita tengok next slide lagi. Okey, ada soalan ke untuk bahagian keselamatan diri ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, seterusnya kita masuk pada keselamatan peralatan dan bahan. Peralatan elektrik dan alat tangan yang digunakan mestilah mematuhi piawaian yang sesuai dengan kerja-kerja elektrik. So, ia mesti yang berkaitan dengan kerja-kerja elektrik. Dan peralatan yang baik mestilah yang mempunyai penebat. Okey. Termasuk penebat ni adalah, kalau awak pernah tengok screwdriver ke, pelayar ke, dia punya pemegang dia tu diperbuat daripada getah, dibalut dengan pembalut getah. Maknanya tu berpenebat. Jadi selamatlah kalaulah kita tersentuh kabel live ke yang bawa api tu semasa buat pendawaian, dia tak mengalirkan elektrik ke badan. Okey, tapi kalau kita pegang besi direct dengan tangan kita, tanpa sarung tangan apa semua yang tak berpenebat tu, kita boleh terkena renjatan elektrik. Okey. Badan peralatan logam juga perlulah dibumikan. Kalau yang bahan-bahan peralatan logam yang menyebabkan mesin-mesin, mestilah ada kabel E. Mestilah ada pembumian. Okey, pembumian tu fungsinya yang pertama untuk nak jaga pengguna yang guna alat tu. Yang kedua, nak jaga untuk peralatan tu sendiri. Maksudnya kalau lah berlaku overload current ke apa semua, dia boleh jaga dia punya kabel tu. Dia punya peralatan tu. Okey, so lebih selamatlah. Dan kita juga kena pastikan setiap peralatan pengujian dan juga peralatan pendawaian yang kita nak guna tu mesti berfungsi dengan keadaan baik. Peralatan rosak, jangan guna. Guna peralatan yang baik. Sebab peralatan rosak tu boleh menyebabkan kemalangan. Okey. Yang seterusnya, keselamatan tempat kerja. Keadaan tempat kerja yang berbahaya boleh mengundang kemalangan. Antara perkara-perkara yang perlu diperhatikan ialah
Pastikan kawasan kerja mempunyai ruang yang mencukupi untuk kerja yang selamat. Jadi elakkan bekerja di tempat ruang yang sempit. Kalaulah disempit tempat tu disebabkan oleh banyaknya barang, susun dulu barang tu. Supaya kalaulah berlaku apa-apa kemalangan, tak adalah boleh menyebabkan kecederaan yang sulit lah, yang kuat, yang berat. Okey, bila kita bekerja dalam keadaan litar elektrik ini, mestilah dalam keadaan litar mati. Maksudnya siapkan dulu semua pendawaian, buat pengujian dulu. Tu elektrik tak masuk lagi. Sebab itulah maksudnya litar mati. Maksudnya tanpa karen lah, tanpa bekalan elektrik. Soalnya dia akan jadi lebih selamat. Okey. So, cikgu sendiri pun kalau dalam keadaan litar hidup pun cikgu takut kalau nak tukar soket apa semua. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kawasan kerja mestilah mempunyai pencahayaan dan pengudaraan yang cukup. Mestilah tempat yang cerah. Okey, tingkap perlu dibuka, ada ruang udara, maknanya selesa untuk kita bernafas. Okey. Ni yang cikgu dah terangkan tadi. PPE, Personal Protective Equipment, ialah kelengkapan perlindungan kepada pemakainya untuk mengelakkan daripada bahaya yang mungkin dihadapi. So, dengan memakai PPE ni jugalah akan melindungi diri kita, sama ada pada tempat kerja, tempat pendawaian, peralatan, ruang kerja semualah. Itu tujuan kenapa kita perlu pakai PPE. Ni contoh peralatan yang berpenebat. Kalau pelayar ke, penjalur wayar ke, pastikan hujung dia ni berpenebat. Sebab katakan kita tak tahu, kita tengah nak potong kabel, member pula kata-kata tangan sambung karen untuk kita. Tengah potong, kena elektrik tu sekali. Tapi dengan adanya yang berpenebat, dia boleh melindungi diri kita. Maknanya penebat tu bahagian getah, bahagian belakang ni lah. Sebab getah tu dia tak mengalihkan arus elektrik. Badan peralatan logam dibumikan. Siapa tahu ni mesin apa ni? Tak, bengkel kita ada ni. Tahu tak mesin apa ni? Tak. Ni adalah mesin gerudi meja maknanya dia digunakan untuk nak membuat lubang pada casing, pada kotak sesalur apa semua. Nanti awak pun akan guna alat ni lah. Jadi benda ni dia akan disambungkan dengan elektrik. Ni bahagian elektrik dia ni. Ni bahagian elektrik dia kat situ. Okey. So, dari bahagian ni lah kita perlu bumikan. Okey. Sekejap, kenapa tak gerak ni? Inilah maksud cikgu. Dekat bahagian casing dia tu perlu dah dibumikan. Sebab dia akan ada kabel E, kabel live dengan kabel neutral. Kan ada, sebab dia mengalihkan elektrik kan. Kalau awak tengok kat sini ni, inilah tempat yang bahagian dibumikan tu. Okey. Ni cikgu cakap dia litar mati yang tidak ada tangga elektrik. So, pastikan setiap peralatan logam yang kita nak guna tu mestilah dalam keadaan dibumikan. Maksudnya ada kabel E dia. Sebab mesin ni dia akan menggunakan kuasa-kuasa yang besar. Arus elektrik dia besar, voltannya besar. So, perlu make sure, pastikan logam peralatan tu ada tamatan bumi. Tu keselamatan. Jadi sebenarnya ni sekarang ni kita nak tengok pemeriksaan yang pertama. Inilah langkah pertama yang perlu kita buat bila kita siap kita punya pendawaian. Dah buat wiring semua, dah pasang elok apa semua tu. Jadi kita mestilah nak buat pengujian dia. Jadi sebelum nak sambungkan meter apa semua, nak buat ujian keterusan, keketuban apa semua tu, kita buat dulu pemeriksaan pendawaian secara visual. Apa maksud visual ni adalah kita tengok dengan mata kita. Tengok dengan mata, dengar dengan telinga, maksudnya dengan fizikal kita lah. Setiap pendawaian elektrik hendaklah mengambil kira semua aspek seperti mutu kerja, pemilihan bahan, penggunaan alat, sambungan pengalih dan lain-lain yang berkaitan untuk tujuan keselamatan dan pematuhan peraturan. Selain daripada untuk keselamatan, kita juga buat pemeriksaan visual ni adalah untuk
supaya nak pastikan pendawaian kita tu mematuhi peraturan IEE. Okey. Pengujian dalam menggunakan alat pengukuran kadang-kala tidak dapat mengesan kesilapan yang dilakukan oleh manusia. Kadang-kadang kalau kita guna alat ke multimeter pun kita tak nampak apa yang rosak. Sebab itulah sebelum kita nak masuk meter, nak testing guna meter, pastikan dulu buat ujian secara visual. Okey. Sebab meter tadi mungkin tak dapat kesan kerosakan kita, jadi pastikan kita buat pemeriksaan ke atas keseluruhan pemasangan secara terperinci. Jadi nak buat pemeriksaan secara perinci itulah kita akan buat ujian pemeriksaan secara visual. Okey, dia panggil ujian pemeriksaan visual. Okey. Ujian pemeriksaan visual dilakukan dengan menggunakan deria mata. Sebab tu cikgu cakap ni, kalau orang masalah rabung warna ke apa semua tak boleh. Okay, deria mata, sentuhan dan juga pendengaran. Jadi benda-benda ni kena berfungsi dengan betul yang dekat badan kita tu. Mata kita elok, hidung kita dapat bau, telinga kita dapat dengar. Okey. Inilah yang apa yang dimaksud dengan ujian pemeriksaan visual tu secara mudah lah. Okey. Jadi ujian ini akan dilakukan pada peringkat awal kerja pendawaian dan juga selepas kerja siap. Jadi pemeriksaan secara visual ni perlulah dilakukan pada setiap masa. Bila kita nak buat pendawaian tu, pastikan skru kita ketat, menggunakan kabel yang betul. Apa lagi? Tamatan yang betul. Okey. Kenapa perlu tu? Sebab kita nak pastikan pendawaian yang kita buat tu mestilah mematuhi peraturan-peraturan elektrik 1994. Ni awak dah belajar yang sebelum ni. Okey. Cikgu terangkan sikit lah. Okey, peraturan-peraturan elektrik 1994 bertujuan memberikan keselamatan terhadap nyawa dan juga harta benda. Peralatan lah maksudnya kat sini. Antara peraturan yang terlibat ialah Peraturan 12/1 dan -2 menyatakan bahawa setiap pendawaian dalam suatu pemasangan perlu diselia oleh pendawai dengan sekatan fasa tunggal atau sekatan 3 fasa. Kita fasa tunggal lah. Setelah siap, pendawai berkenaan hendaklah memperakukan sesuatu perakuan penyeliaan dan penyiapan. Jadi bila kita dah siap buat pemeriksaan semua, bukan secara visual je, semua, jadi kita perlulah keluarkan perakuan penyeliaan dan juga penyiapan. Tapi yang ini, yang nak keluarkan perakuan ni orang yang ada sijil khas dia lah. Okey, kalau awak SKM 2 tak boleh. Okey, peraturan 13.1 dan 2 menyatakan pemasangan itu hendaklah diuji oleh pendawai dengan sekatan 1 fasa atau pendawai dengan sekatan 3 fasa. Ni cikgu cakap tadi. Banyak orang yang berkelayakan untuk nak buat testing diberi kuasa untuk menguji mana-mana pemasangan hendaklah mengesahkan perakuan ujian bagi pemasangan itu. So nak kena pastikan pengujian kita tu adalah betul. Okey, maknanya peraturan 14.1 pula menyatakan perakuan penyeliaan dan penyiapan dan perakuan ujian dalam peraturan 12 dan 13 hendaklah masing-masing direkodkan dalam boran G dan H seperti yang telah ditetapkan dalam jadual pertama. Nanti cikgu pun akan tunjuk juga macam mana boran G dengan H tu. Okey. Jadi kenapa kita buat pemeriksaan visual ni adalah yang pertama, untuk nak menghindarkan kemalangan akibat pemasangan yang tidak mengikut piawai. Okey, nak elak kemalangan. Okey. Yang kedua, untuk meminimumkan kerugian untuk kerja pembaikan. Kita nak minimumkan kita punya kerugian kita. Kita dah buat wiring, dah siap semua. Silap, salah pasang kabel. Terpaksa mula pada awal. So banyaklah rugi kat situ. Jadi kenapa kita perlu buat pengujian ni, pemeriksaan visual, nak elakkan berlakunya kerugian. Okay, yang ketiga, untuk mengelakkan kesilapan pemasangan akibat kecuaian manusia. Dan juga yang keempat, untuk mengesan perkara-perkara yang tidak mematuhi peraturan sebelum bekalan disambungkan. Jadi nak make sure setiap pendawaian kita tu, sambungan dia, peralatan yang digunakan mematuhi peraturan.
Sebab kalau lah kita main buat je, adalah dia boleh bagi efek kepada diri kita dan juga persekitaran. Okey. Jadi apa yang perlu ditengok semasa kita dah buat pemeriksaan visual ni? Apa yang nak perlu diperhatikan? Nak tengok apa, takkan main tengok macam tu je kan? Apa yang pertama kita perlu tengok adalah pemilihan saiz kabel yang sesuai dengan kapasiti membawa arus. Okey, maknanya kena pastikan kabel yang digunakan tu betul. Untuk litar lampu kipas, pastikan kabel 1.5. Untuk soket 2.5. Peralatan elektrik yang besar, contoh macam aircon, guna kabel 4.0. Okey, litar gelang guna 2.5. Okey, tu saiz kabel. Yang kedua pula, memastikan pemasangan tadi mempunyai peranti perlindungan dan juga pengasing dalam litar. Nak make sure peranti yang kita guna tu adanya main switch, adanya PLAB, adanya MCB dan mengikut kadaran yang betul. Okey, seperti yang awak dah belajar sebelum ni. Tiada kerosakan nyata terhadap pemasangan. Maksudnya kat sini adalah switch kita tu dalam keadaan baik. Kita punya soket itu apa yang dia punya button dia tu okey. Tak apa orang panggil? Tak loose. Okey. Sambungan pada tamatan soket atau pemegang lampu mestilah dalam keadaan tetap, ketat. Dalam keadaan ketat. Okey, tak boleh longgar. Sebab longgar boleh menyebabkan spark. Sebenarnya boleh berlaku litar pintas. Maknanya make sure setiap tamatan yang melibatkan skru mesti dalam keadaan ketat. Penggunaan peralatan dan aksesori mestilah mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Kalau nak mudahnya, senang nak detect. Kalau Malaysia punya, dia akan ada cok sirim. Dan juga penggunaan peralatan alat perlindungan yang sesuai. Maknanya MCB 6 ampere litar lampu kipas. 16 ampere untuk soket. 2 soket 13 ampere ataupun 1 soket 15 ampere. 20 ampere pun boleh juga guna untuk soket. 20 ampere untuk peralatan elektrik seperti aircon. Apa lagi? Dapur elektrik. Water heater. 32 ampere untuk litar gelang. Lepas tu pula kadaran PAB, pemutus litar arus baki, PLAB. 100 mA untuk litar lampu kipas. Soket guna 30 mA. Kena guna, pastikan setiap alat perlindungan tu dalam keadaan betul. Dan juga kita kena pastikan kerosakan fizikal terhadap kabel dan juga alat tambah. So kalau lah kita dah tengok awal-awal kabel kita problem, dah reput lah kabel tu, alat tambah pula pun dah reput, so skru dah patah apa semua, so kena check betul-betul. Okey, dan pastikan setiap pemasangan mempunyai pengalih perlindungan dan juga neutral. Ada tamatan E lah kat sini. Okey, macam ni. Ni contoh pendawaian. Okey. Jadi kat sini lah kita kena check satu-satu. Okey, kalau ada lampu funda floor, kita check dalam badan lampu funda floor tu. Apa yang masalah kat situ? Adakah semua skru dah ketat? Adakah tamatannya dah betul? Okey. Ni juga sama juga untuk tapak arus siling. Pemegang lampu, pastikan tamatan live tu disambung kepada dia punya skru yang betul. Sama juga untuk tamatan E dan juga tamatan neutral. Check kat situ. Sama juga dengan untuk kipas. Check dekat setiap tamatan. Pastikan semua skru dalam keadaan ketat. Okey, yang ni loceng. Okey, loceng pun sama juga. Pastikan ada tamatan terminal dan juga terminal E lah dengan neutral pada tamatan yang betul. Dan sama juga, make sure skrunya semua dalam keadaan ketat. Okey, ni pemegang lampu pun sama juga tadi. Biasa visual ni kita nak tengok ikut sambungannya betul ataupun tidak. Tamatan dia betul, ketat, skru dia ketat ke tidak. Okey, sama juga pada MCB ni. Kadaran MCB-nya betul. 6 ampere, 20 ampere, 16 ampere, 32 ampere. PAB dia, main switch dia, kena check satu-satu, mestilah mengikut kadaran yang
sesuai. Sebab tu kita belajar dulu dalam lukisan. Sebab kita nak tengok, nak belajar dulu berapa kadaran yang betul. Okey, sebenarnya soket sama juga, pastikan setiap terminal yang betul, menggunakan kabel yang besar, itu bersaiz 2.5. Okey, alat kipas pun sama juga, pastikan ada tamatan live dengan neutral dan juga mesti ada pembumian untuk nak mengelakkan berlakunya renjatan elektrik. Okey, ni switch water heater ataupun switch aircon lah. Dua ni sama. Pastikan mempunyai tamatan E. Biasanya E ni kita akan bumikan pada skru Okey. Nak habis dah masa. Okey. Jadi bila kita dah buat pemeriksaan visual tu, kita pastikan kita kena isi borangnya. Ni contohlah. Okey, contoh borang pemeriksaan visual yang perlu diisi. Okey, borang ini akan diisi oleh pendawai elektrik. Maknanya siapa pendawai elektrik ni? Awak lah nanti. Yang melakukan kerja pengujian dan akan ditandatangani oleh penyelia untuk tujuan pengesahan. Tujuan borang pemeriksaan disediakan adalah sebagai satu bukti pemeriksaan yang telah dijalankan terhadap satu pemasangan. Jadi kita buat borang ni nak mengesahkan bahawa sebelum kita nak masukkan bekalan elektrik itu, kita dah buat pemeriksaan secara visual. Maknanya kalau awak nampak dekat borang ni, sambungan terhadap tamatan kabel, tulis dalam keadaan baik ke rosak. Pemilihan saiz kabel baik, pemilihan kadaran pelatih perlindungan aksesori, tu ada kod warna, kabel LNE, pemasangan kotak agihan, pemasangan sistem pembumian, dan juga pastikan tiada kerosakan fizikal terhadap kabel dan juga alat tambah. Okey, lepas tu kena tulis keputusan dia lah. Contoh ni macam ni dia dah buat. Pendawai ini telah memeriksa ujian pemeriksaan visual dan mendapati telah mematuhi peraturan dan piawai tetapkan. Jadi pemeriksaan tandalah diperakui apa tidak diperakui. Ni diperakui lah ni. Dan disahkan oleh siapa nama dan juga tarikh bila dia buat pemeriksaan visual. Jadi dengan ada borang ni lah sebagai bukti litar kita dalam keadaan baik. Tapi ni baru lepas yang pertama lah. Belum masuk pada yang kedua. Okey. Ada soalan tak dulu? Ada nak tanya ke? Simple je ni. Boleh Okey, so untuk hari ni, sebenarnya ni kita nak buat aktiviti sikit. So cikgu harap awak join link kelas point tu. Okey. Ni kalau ni type je dekat URL, awak buka je Chrome ke apa ke browser dekat handphone tu, tapi jangan end Google Meet ni. Okey, biar dia minimize je. Tulis kelas point app, classpoint.app, lepas tu masuk kod 5289. Daniel dan Arif Hafiq, Irfan dah masuk lah. Ni cikgu tahu korang dah biasa dah ni. Pak Cikgu Faizal selalu guna kan. Ni cikgu baru nak mula. Jom, join dulu. Jadi kita buat latihan. Ada berapa orang kita ni? 12 belah lah. Tolak cikgu. Cikgu join 2 tab. Pak Cikgu nak test, nak tengok dia ni. Okay, join. Jangan tidur pula Cikgu, kod dia berapa? Kod dia 52869. 52869. Kelas cikgu buat pagi ni Ni Jumaat ni. Tengah hari nanti offline lah. Hashtag Daud. Lagi. Danish tak masuk lagi. Daniel Ismail. Habis dah ada. Irfan Hakimi ada.
Adam. Okay, ada Afiq Daniel, Haris Afiq. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lokman, mana Lokman? Kita tidur dah. Apa lagi tak ada ni? Lokman dengan Email. Kita tidur dah 2 orang ni. Tak apalah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Lag ke? Oh, lag. Tak apalah, tengok je. Okey. Masuk ke setting quiz. Okey, berikut merupakan langkah-langkah semasa melakukan pemeriksaan secara visual kecuali A. Memakai pakaian sesuai dengan kerja yang hendak dilakukan. Memakai kasut sematan, sarung tangan dan topi. C. Menggunakan alat pengujian mengikut kaedah yang betul. Dan D. Melakukan pemeriksaan tanpa penguasaan guru. Dia nak kecuali. Tiga orang dah jawab dah. Cikgu join sekali. Alamak, siapa jawab B ni? Okay, Danish. Apa, jadi kita tengok jawapannya betul apa. Seorang lagi siapa ni? Email Okey, tak apalah. Okey, itu soalan selesai yang pertama. Afiq Daniel jawab belum ni? Afiq Daniel, kita tak boleh masuk ke? Tak apalah. Okey. Dah masuk dia. Ya. Okey, Nabil dah. Okay, tak apa. Banyak faham internet slow apa semua tu. Kadang-kadang dia lag lah nak main macam ni kan. Okay. So, kita tengok dia punya ni. Jadi, berikut merupakan langkah nak... ni sebab dia kata kecuali Danish. Dia Danish salah jawab ni. Memakai kasut keselamatan, sarung tangan dan juga topi. Yang ni betul. Okay. Yang salahnya adalah... melakukan pemeriksaan tanpa pengawasan guru. Okey, jawapannya D. Sebab dia nak kecuali. Tengok soalan tu betul-betul. Okey. Alright. Tak apa. Okey, yang kedua. Senaraikan faktor-faktor keselamatan diri semasa melakukan pengujian. Okey, cuba. Apa yang perlu kita buat yang berkaitan dengan keselamatan diri semasa kita nak buat pengujian? Tulis dekat tu, tarik sikit. Cikgu dah masukkan. Contohnya yang pertama, pakai PPE. Okay, bagus. Pastikan litar buka. Okay, betul. Lagi. Banyak litar dalam bukan ada litar dalam, jangan ada elektrik lah maksudnya. Sekejap. Ini cikgu testing, tak apa kalau ada ralat sikit, tak apalah. Yang lain. Saya lain macam tak membantu Alah, hai. Ke data nak habis? Data Boleh top up ke apa? tak, tengok lagi.
Nanti mak batal lagi kita. Tak apa, tak apa. Okay, memakai pakaian. Siapa ni? Atan. Alamak, Atan. Dia salah. Menggunakan kasut tapak bergetah supaya tiada aliran elektrik. Okay. Ni Daniel. Okay, bagus. Okay, nak ambil problem ni dengan Hafiz. Tak apalah. Okay. So, ingat inilah antara perkara-perkara yang kita perlu titik beratkan semasa kita nak buat pengujian. Pastikan pemakaian yang betul, memakai PPE, pastikan litar buka, dan juga menggunakan kasut bertapak getah supaya tiada aliran. Okey, tak apa. Okey. Ya, berapa soalan yang aku buat Sekejap aku tengok tu. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalannya bagaimanakah cara kita menjaga peralatan elektrik serta alatan tangan? Nak masuk jawapan sendiri pun boleh. Biasa alat lepas kita guna tu kita kena buat apa? Menyimpan tempat yang betul. Lagi? Fine, bagus. Daripada simpan, kita kena ni cikgu bagi kita bersihkan peralatan. Cikgu saya baru nak tengok cikgu tu. Cikgu tak tulis. Cikgu bagi ni email tadi kan. Email tulis lah. Okay, menyimpan tempat yang betul, letakkan tempat yang patutnya. Lagi perlu buat pembumian tak dekat ni peralatan elektrik tu? Okey, buat pembumian. Sama je semua ni. Okey, cikgu tambah satu lagi. Pastikan ada pembumian. Okey. Okey, bagus tu. Okay, cikgu nak laju sikit sebab nak close ni, nak pukul 9 dah ni. Okey, bagus. Okey. Okey, apakah soalan yang keempat, apakah yang perlu diperhatikan semasa pemeriksaan visual senaraikan? Alamak, cikgu dah ni. Cuba buat. Ni kan tight-tight sikit lah. Jadi banyak sikit. Apa yang perlu kita tengok semasa kita nak buat pemeriksaan secara visual? Bagus Ifan. Pastikan baca ohm tidak kurang daripada 0.5 ohm. Okey. Lagi yang lain? Apa kalau ada apa? Salah tarik sikit pun tak apa Okey, cikgu bagi masa korang cuba isi dulu.
Lagi-lagi yang mana lain ni? Seorang je hantar ni. Okey, Haris Afiq ada pun. Ada lagi yang basic je. Skru tu kita nak kena buat apa dengan skru? Tamatan dia tu kena macam mana? Advance pula jawapan korang ni. Yang lain ni cuba bagi jawapan yang simple. Bagus dia ni. Memastikan kabel dipasang dengan kemas supaya tidak terjadi litar pintas. Okey lagi. Saiz kabel macam mana? Perlu ada pembumian ke tidak? Dia bagi jawapan dah cikgu ni. Mengetatkan skru. Okey, bagus. Bagus semua ni bagi cikgu ni. Brother elektrik. Okey. 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi nak respon ke? Okey, tak apalah. Okey, so cikgu close submission Okey, baguslah jawapan-jawapan tu. Hanya dah nampak lah sikit apa yang kita dah belajar ini. Okey. Okey, last kali ni. Upload sikit gambar nak tengok. Siapa bakar-bakar wireman terhebat di Malaysia ni? Mohon kerjasama. Upload gambar-gambar selfie ke apa ke? Oh. Handsome mak cikgu. Oh, handsome. Alhamdulillah. Oi, kat kampung Irfan. Tak ada gambar. Orang zaman sekarang pilih rupa. Yelah Daud. Jangan broken tu. Relax lah Daud. Ni. Lah broken ke Daud? Ada ego saja. Kena tinggal tu. Tak apa, cari yang lain. Ada je. Oh ada. Okay, kalau ada kena jaga elok lah. Memang bergalak. Tiga orang lagi siapa nak upload lagi gambar. Biasa kalau nak dengan apa kelas cikgu Faizah pun memang masalah jugalah lain kalau guna kelas point ni. Ke okey je. Kadang-kadang cikgu. Oh kadang-kadang. Tak apalah. Saja je nak cikgu nak cuba benda-benda baru. Sebab kita ni tak tahu berapa lama lagi PDPR kat rumah ni. Dengan kes pun dah 20,000 dah. So, saya dah penat duduk rumah. Cikgu pun dah jam dah kepala ni. Cumanya lah kalau duduk rumah ni spend masa lebih dengan family lah sikit. Kalau tidak, banyak masa dekat luar kerja. Kalau family dekat ya, kalau family jauh tu macam susah. Yelah susah lah. Okay. Apalah yang ni je kot yang ni. Siapa lagi yang ni? Oh Danish. Yang ni Ismail tak nak upload ke?
Rambut Handsome panjang-panjang. boy. Handsome boy, mana handsome boy? Nabi lah. Muka tak mandi. Tak apa. Okay. Alright. Okay, apa-apa pun. Okay. Tu last lah untuk hari ni dah ni. Sekejap dekat setting sekejap. Okay. Jadi apa-apa pun cikgu ucap terima kasih banyak-banyak. Mana yang dah join kelas cikgu hari ni. So untuk hari ni nak buat nota tak payahlah. Okay. So untuk hari ni tak ada nota. Kita rehat-rehat sikit apa esok-esok nak cuti dah ni. Okay. So harap apa yang cikgu dah ajar ini basic dulu. Pengujian yang pertama bila kita nak buat pelita, bila dah siap lita, jadi apa yang langkah pertama tu nak uji, kita kena buat dulu pemeriksaan secara visual. Okay, sebab tu cikgu pernah cakap, kalau orang yang gabung warna ke, orang yang tak nampak ke, ada masalah telinga ke, dia tak sesuai untuk nak join kelas elektrik ni. Okay, sebab benda tu perlu berfungsi lah untuk kita nak buat pengujian. Jadi ingat, pengujian ni kenapa kita perlu buat adalah untuk nak memastikan lita yang kita buat tu dalam keadaan selamat. Okay. Okay, so untuk pagi ni, untuk kelas ini, cikgu buat sampai sini dulu. So nanti pukul 11.12 tu, tengoklah cikgu bagi tugasan ke apa. Kalau tak ada tu, tak adalah maknanya Okay. Okay. So boleh prepare pula untuk kelas seterusnya. Okay, jap, attendant dulu. Haris Afiq ada. Afiq Dania ada. Dani Haris tak ada. Ikmal tak masuk. Irfan ada. Abil, okay. Alright. Okay lah, cukup dulu untuk hari ni. Terima kasih semua, jaga diri elok-elok. Bolehlah pergi mandi, pergi breakfast apa semua Okay, jumpa minggu depan, hari Isnin insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.